Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu semula kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid yang mana kita menggunakan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah kita mulakan daripada muka 45. Bab kedua, sifat 20 yang wajib atas Allah Ta'ala dan huraiannya, wujud dan keterangannya. Dan kata musannif, wahiyal wujudu, artinya yang 20 itu pertamanya wujud. Artinya ada zatnya dengan makna bahawa wujudnya itu bagi zatnya, tiada kerana illat. Artinya bahawa yang lainnya itu tiada memberi bekas dan pada mengadakan Allah Ta'ala. Dan bukan murad bahawa zat itu memberi bekas ia pada mengadakan dirinya, kerana tiada berkata akan dia orang yang berakal. Dan hanya senya mendahulu ia akan wujud atas yang lainnya, kerana bahawasanya ia sentiasa asal bagi barang yang lainnya, kerana tiada sah dihukumkan dengan qidam dan barang yang kemudian daripadanya, melainkan kemudian daripada subut wujud. Begitulah kata musannif, sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui itu dengan huraian. Kalau yang sebelumnya hanya dikatakan wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat 20 dan mustahil lawannya 20. Tapi di sini sekarang dihuraikan tiap-tiap satu sifat, yang mana dimulakan dengan wujud. Wujud artinya ada. Jadi ada itu dengan sendirinya, zatnya itu ada. Zatnya itu ada artinya bukanlah disebabkan oleh sesuatu lain daripada zatnya yang menyebabkan dia ada, tetapi dia ada kerana dia ada. Kerana benda yang zatnya ada adalah ada, bukan kerana ada yang menjadi sifat lain daripada ada. Artinya sifat ada dan zat itu adalah sesuatu yang satu jua, iaitu tidak ada dapat dikatakan zat lain wujudnya lain, kerana wujud itu adalah zat, zat itulah wujud. Dan lagi kata pengarang di sini, beliau memulakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan wujud, kerana wujud adalah yang pertama sekali. Yang pertama sekali yang perlu diutarakan. Kalau tidak ada wujud, tak gunalah nak utarakan yang lain-lain sifat, kerana sifat-sifat lain seperti qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis dan seterusnya tidak akan wujud kalau tidak ada wujud. Jadi itu sebabnya akidah untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib ini dimulai dengan sifat wujud, artinya mensubutkan ataupun mensabitkan bahawa Allah Ta'ala itu ada. Dan bersalahan ulama pada wujud itu, maka kata qil ialah ain mawjud. Dan qaul ini bagi Abi Al-Hasan Al-Ash'ari. Jadi satu pendapat daripada Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan wujud itu ainul mawjud. Macam saya katakan tadi, wujud itu ialah zat, zat itu ialah wujud. Maknanya wujud itu ialah yang mawjud, yang mawjud itu ialah ada wujud. Jadi ain mawjud, wujud tu ialah ain mawjud, maknanya benda yang wujud, benda yang dilihat atau benda yang ada. Dan kata qil ialah yang lain daripada ainul mawjud.
mawjud, dan qaul ini bagi Imam Ar-Razi. Jadi kata pendapat Imam Razi pula, wujud itu wujud tapi bukan ainul mawjud. Ini wujud ni satu sifat tapi bukanlah ainul mawjud. Artinya seolah-olah wujud ni tak boleh dikatakan zat dan zat tidak dikatakan wujud, kerana wujud tu adalah bukan ainul mawjud. Itu berbeza antara Imam Ar-Razi dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini kita sudah kenal dua pendapat. Pendapat pertama iaitu wujud ainul mawjud, itu pendapat Imam Asy'ari, dan wujud bukan ainul mawjud, itu pendapat Imam Ar-Razi. Di atas kaul ini takrif yang masyhur, dan iaitu bahawasanya hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu, hal keadaannya demikian, hal itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi inilah maknanya mungkin kata musannif di sini, makna kaul yang masyhur iaitu takrif yang masyhur ini, iaitu bahawasanya wujud adalah satu hal iaitu keadaan yang wajib bagi zat selama ada zat. Mana selagi zat tu ada, maka hal tu ada. Kita dapat bayangkanlah, katakan sebuah kursi. Kita nampak sebuah kursi. Jadi kursi itu wujud, maknanya dia ada. Jadi kursi, antara kursi dan wujud tadi ialah satu keadaan di mana keadaan kursi tadi wujud selagi zat kursi tadi ada. Selagi keadaannya ada, yang mana tiada dikeranakan oleh satu kerana. Mana bukan disebabkan ada sebab lain mengatakan dia wujud, tapi kerana dia wujud, itulah dia wujud. Ini untuk saja untuk kita memahami apakah yang dikatakan wujud tadi. Macam kita katakan di Masjid Darul Ma'mur. Masjid Darul Ma'mur tu ada ke tidak? Kita jawab ada, kerana kita sudah nampak dia ada. Jadi adanya masjid tadi dengan masjid itu sendiri sesuatu keadaan yang mana ia tetap ada, tetap bersama zatnya dan wujudnya. Tidak ada kerana apa-apa lagi. Tidak ada kerana wujud tadi datang pada dia ke, wujud tadi keluar daripada dia ke, tidak. Tapi wujud tu memang sudah ada, dan kerana wujud tu ada, maka dia tetap ada, tiada dikeranakan oleh sebarang kerana. Cuma yang berbeza di sini ialah dua pendapat, iaitu mengikut Imam Abul Hasan Asy'ari, kalaulah katakan Masjid Darul Ma'mur tadi wujud, maknanya zat dari Darul Ma'mur itu sendiri. Tak ada lagi, tidak ada sifat lagi yang apa kata sifat wujudnya tidak terkeluar daripada itu. Itu zat itu mawjud itu zat, dan zat itu wujud. Sementara Imam Razi pula mengatakan berada sifat, iaitu satu sifat wujud, berada pada zat yang wujud. Tapi walau bagaimanapun, maksudnya menetapkan benda yang ada. Benda yang ada tadi dipahamkan, apa yang ada seperti itulah ada. Dan kalau kita bayangkan kepada benda yang ada depan kita, apa saja barang-barang seperti meja, kursi, masjid dan sebagainya, itulah dia wujud. Tetapi kalau kita bezakan dengan Allah Ta'ala, demikian juga, tetapi kita tentunya tak nampak Allah SWT, tapi kerana kita percaya pada Allah, wujudlah begitu. Tapi bukan wujud seperti benda tadi, kerana Tuhan adalah berbeza dengan alam. Dan keluar dengan kata tiada dikeranakan dengan suatu kerana itu, sifat maknawiyah seperti kaunul qadiran, maka bahawasanya diillatkan dia dengan suatu illat, dan iaitu kudrat yang berdiri dengan zat, dan seperti kaunul muridan, maka bahawasanya diillatkan dia dengan suatu illat, dan iaitu iradat yang berdiri dengan zat, dan seperti demikian ialah hingga akhir sifat maknawiyah. Jadi berbeza dengan
keadaan yang dikeranakan oleh satu kerana. Tadi dikatakan hal wujud sifat wujud ni hal atau keadaan yang mana ia tetap pada zat yang tidak dikeranakan oleh sebarang kerana. Ini bukan sebab ada lain. Bukan sebab ada lain daripada wujud itu sendiri. Berlainanlah sifat maknawiyah, iaitu kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, dan kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu yang keadaan-keadaan yang 7 sifat maknawiyah ni adalah datang daripada sifat ma'ani. Artinya kerana ada sifat ma'ani, maka adalah sifat maknawiyah. Maknanya sifat maknawiyah tadi dikeranakan oleh sifat ma'ani. Tapi tadi wujud tadi tidak ada kerana apa-apa. Wujud mutlak. Mutlak. Artinya sifat itu mutlak. Tersendiri dengan zat, tidak dikeranakan oleh mana-mana, apa sebarang kerana. Artinya tidak ada benda lain yang menolong kepada wujud ni, kepada sifat wujud ni. Tapi kalau sifat kaunuhu qadiran, daripada kudrat, kaunu muridan, daripada iradat, kaunu aliman, daripada ilmu, kaunu hayyan, daripada hayat, kaunu sami'an, daripada sama', kaunuhu basiran, daripada basar, dan kaunuhu mutakalliman, daripada kalam. Ini kerananya. Mana kerana adanya kaunuhu qadiran misalnya disebabkan adanya kudrat. Adanya kaunuhu muridan disebabkan kaunuhu iradat, sebab ada iradat. Jadi ini sampailah habis kepada 7 sifat-sifat ma'ani, maknanya menyebabkan atau menjadi illat. Itu illat pun sebab menjadi illah. Ada bahasa Arab illah. Jadi kita tidak terjemahkan, tapi maknanya menjadi illat kepada kaunuhu tadi ialah kudrat menjadi illat kepada kaunuhu qadiran, irada menjadi illah kepada kaunuhu muridan, aliman, kaunuhu aliman menjadi ilmu menjadi illat kepada kaunuhu aliman. Begitulah seterusnya. Jadi ini tidak termasuk dari makna wujud tadi. Wujud tak ada illah. Dan makna keadaannya diillatkan dengan suatu illat itu, bahawasanya melazimkan bagi suatu yang lain daripada zat. Jadi bila ada illat, kerana ada illat tadi, daripada illat tadi menjadikan yang ma'lul, artinya benda yang dikuasai oleh illah tadi, ataupun benda yang menguasai illah tadi, itulah maknanya sesuatu itu makna sifat itu lain daripada zat. Lain daripada zat, ada sifat tersendiri lah maknanya. Kalau dikatakan ini zat, ini sifat. Begitulah yang dikata ada ilat. Tapi kalau tentang wujud, tidak begitu. Wujud terkecuali. Maka diketahui daripada demikian itu bahawa hal ini 2 bagi. Salah satu daripada keduanya tiada diilatkan dengan suatu ilat, dan yang keduanya diilatkan dengan suatu ilat. Jadi ada 2 dalam sifat tadi, ada 2 bahagian. Ada yang tiada perlu kepada ilat, ada yang diilatkan dengan suatu ilat. Jadi ada 2 lah yang kita harus faham. Ada sifat yang mana seperti wujud tiada diilahkan oleh sebarang ilah, dan ada sifat dengan keadaan, keadaan yang tetap pada zat, tetapi diilatkan dengan ilat, mana dia ada ilat. Dan dibilang wujud itu sifat satu atau qaul yang pertama, dan dibilang wujud itu sifat atas qaul yang pertama, iaitu qaul Abul Hasan Asy'ari, tiada zahir kerana bahawa sifat itu tak dapat tiada, bahawa ada ia lain daripada ain zat, melainkan bahawa dikata orang tatkala sah bahawa dikatakan Allah itu mawjud, seperti sah bahawa dikatakan Allah itu alim umpamanya, nescaya luluslah dibilangkan wujud itu sifat pada ketika itu kerana menyerupai dengan sifat pada demikian itu. Jadi pokoknya beginilah maknanya,
kata Imam Asy'ari, wujud itu, sifat wujud adalah ain maujud. Jadi bila dia katakan ain maujud, seolah tidak ada sifat. Tidak ada sifat. Makna zat saja. Makna tak ada lagi sifat maujud, kerana sifat wujud itu adalah ain maujud. Tetapi kata Imam Asy'ari, walaupun demikian, boleh lagi dikatakan wujud itu sifat. Sifat. Samalah juga seperti Allah Ta'ala itu alim, ada sifat ilmu. Allah Ta'ala hidup, ada sifat hayat. Allah Ta'ala berkuasa, ada sifat qadir. Mana Allah Ta'ala qadir, ada sifat kudrat. Walaupun tidak dapat dilihat sifat itu. Dapat dilihat sifat itu. Begitulah juga wujud pada zat. Zat itu mawujud. Zat itu mawujud kerana ada sifat wujud. Kalau tidak akan mawujud kalau tidak ada sifat. Maknanya walaupun kata pendapat Imam Asy'ari, walaupun zat itu ialah mawujud, zat itu ialah ainul mawujud, tetapi maknanya boleh juga dikatakan wujud itu satu sifat. Kerana apa? Kerana samalah juga apabila dikatakan Allah Ta'ala alim, mana ada sifat ilmu. Sedangkan kalau kita katakan alim saja sudah cukup, Allah Ta'ala alim, tapi ada sifat ilmu dalam situ. Begitulah juga yang wujud, ya Allah, ada sifat wujud. Untuk mengatakan bahawasanya Allah itu ada sifat. Begitulah, walaupun wujud itu ainun mawujud. Dan inilah yang dibinakan atas kekal kaul yang pertama itu atas zahirnya. Jadi pada zahirnya itulah makna kaul itu. Jadi jangan pula kita fahamkan bila Imam Asy'ari mengatakan wujud itu ainul mawjud, janganlah kita fahamkan pula tak ada sifat wujud. Jangan begitu, bukan begitu. Ada sifat wujud tetapi tidak zahir atau tidak terlihat. Maknanya dia terikut sendiri kepada zat itu sendiri. Maknanya dia seolah-olah macam meresap pada zat sehingga tidak nampak. Tidak nampak, nak pisahkan sifat itu tak nampak. Itu sifat wujud tadi yang dikatakan ainul mawjud. Dan yang sebenarnya ditakwilkan dia seperti barang yang dikata oleh Sa'ad dan lainnya daripada segala ulama yang muhaqqiqin, dengan bahawa muradnya itu tiada pekerjaan yang lebih atas mawjud dengan sekira-kira dilihatkan dia, tetapi ia pekerjaan i'tibari. Jadi ulama seperti ulama Sa'ad, Sa'ad itu satu orang ulama daripada ulama tauhid, mengatakan bahawasanya untuk mengatakan tentang sifat wujud tadi adalah sebenarnya nak katakan ada, dia tak nampak, tetapi dia tak boleh dinafikan. Jadi adanya sifat itu adalah satu perkara yang i'tibari saja. Mana seolah-olah kita ibaratkan atau kita iktibarkan adanya sifat, tetapi sifat itu tidak dapat dilihat atau tidak dapat diasingkan daripada mausufnya. Daripada mausufnya. Jadi itulah yang dikatakan sifat itu sifat i'tibari. Artinya sebagai satu sifat yang mana ia adalah satu i'tibari. Ketahui olehmu bahawasanya seperti barang yang dikata oleh setengah mereka itu, tiada wajib atas mukallaf i'tikadkan suatu daripada yang demikian itu. Jadi dalam hal ini nak mengetahui wujud itu ainul mawjud ke, wujud itu bukan ainul mawjud ke, ini perkara tidak wajib diketahui oleh setiap mukmin atau setiap orang mukallaf, tidak wajiblah. Artinya ini satu benda yang halus, hanya ulama-ulama saja membahaskan. Tetapi memadai bahawa ia i'tikadkan bahawasanya Allah itu mawjud dan tiada wajib diiktikadkan bahawa wujud itu ainul mawjud atau bukan ainul mawjud, kerana bahawa ini terdapat barang ikhtilaf ulama padanya. Kerana perbezaan ini atau perbahasan ini adalah perbahasan ulama-ulama, mereka hanya membahas bukan
bukan nak menafikan mana-mana, tapi mereka membahaskan perkara ini tentang Allah Ta'ala itu wujud. Sama ada wujud itu ainul mawjud atau bukan ainul mawjud, itu bukan kewajipan orang-orang mukmin atau orang mukallaf untuk mendalami perkara ini. Serahkan sajalah kepada para ulama dalam masalah-masalah atau perincian perbezaan di antara mereka. Jadi saya rasa cukuplah ini, kerana fikiran ini pelajaran ini adalah agak berat sedikit, kerana berhajat kepada pemikiran kita untuk menetapkan antara wujud itu adakah dia ainul mawjud atau bukan ainul mawjud. Bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang perlu kita ulang-ulang baru kita dapat merasakan dan dapat kita faham. Wallahu a'lam. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.